Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz Penari, apa khabar? Okey, so ringkas je hari ni. Nak cuba kongsi 7 cara membanyakkan susu tanpa milk booster. So, I nak cerita milk booster ni, kalau dia punya sejarah dalam negara ni, dia start selepas saya melahirkan anak yang bongsu. About 9 years ago. But before that, kita tak pernah lagi macam nak ikutkan term milk booster tu. Tapi kita tahu kita nak ambil something untuk membanyakkan susu. Okay. Kemudian adalah revolusi milk booster tu dalam bentuk banyak lah. Dalam bentuk lactation cookies, makanan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ialah some millennials kan, millennials mamis, dia fikir dia kena ambil tu untuk dapatkan susu. Tapi sebenarnya milk booster tu adalah untuk menambahkan saja. So technically apa yang kita ambil makan setiap hari pun sebenarnya dah boleh membantu, tapi mungkin kurang knowledge, jadi kita terfikir kalau nak ada susu je kena ambil milk booster. Sebenarnya tidak. Okay, that is number 1 point. Number 2 point is again go back to pemakanan seimbang lah. So a lot of millennial mothers nowadays, dia tak ambil sangat berat tentang pemakanan seimbang ni. So ada banyak benda lah saya perhatikan lah. Kadang-kadang mungkin kerana terikut trend atau sebagainya, ambil benda-benda yang tak sesuai untuk fasa kita dalam hendak menyusukan. Kemudian a lot of times I think ini tak terjadi kepada millennial mothers sahaja, dia terjadi kepada mother sebelum tu juga. A lot of time people dia rasa kalau dia dah tak cukup susu, then that's it. So I akan bagi susu formula, itu je. So dulu-dulu pun macam tu. I think orang tua-tua dulu-dulu pun okeylah, cukuplah, kau tak payahlah nak menyusukan, nampak macam sikit, anak tak cukuplah, menangis, cepat lapar and sebagainya. Okay, terus resort kepada susu formula. Okay, sebenarnya which is not the case, sebab bila kita build knowledge tentang lactating ni kan, sebenarnya pengeluaran susu adalah mengikut perkembangan usia bayi tu. Okay, tapi kita tak ada knowledge tu. Jadi kita kata bayi tu nangis sebab dia selalu lapar, ataupun minum susu ibu cepat hadam, jadi dia nak kerap menyusu dan sebagainya, maka akhirnya mengganggu rutin ibu sehingga susah nak pergi bekerja dan sebagainya. Jadi kita ada dalam fikiran kita, kita tak payahlah susah-susah nak menyusukan bayi dengan susu sendiri, kita beli saja yang formula milk. Okay, so ni dia punya gambaran dia. And then I just nak bagi tahu, so you can go to our website. Dalam website kita ada blog. So dalam blog tu kita ada banyak artikel dan kita boleh tengok apa topik yang ibu-ibu berminat. So of course antaranya ialah tentang milk booster ni. Okay, sebab saya melihat dalam 2 senario sebagai pengamal pengamal penjaga wanita dalam pantang, ada satu kelompok ibu yang memang sukakan semuanya secara semula jadi. Contoh menyusukan bayi, okay? Contoh melahirkan secara normal, okay? Dan sebagainya. Tetapi ada juga sekelompok yang sangat advanced dan sangat advanced, okay? So amalan dia, so they go for everything in a modernization lah. Contoh tidak memberikan susu ibu, tidak tak ada bonding dengan anak. So anak tu awal-awal lagi dah dipisahkan tempat tidur dan sebagainya. So kita melihat dua senario macam ni. Tapi bagi saya tak salah, sebab itu bergantung kepada pendapat dan keperluan ibu bapa masing-masing. So I'm gonna touch on this milk booster. So I akan kongsikan daripada saya punya website. So sekejap ya, kita tengok kalau kita boleh kongsi. So boleh tengok tak? Okay. Alright. Sekejap ya, saya tengok saya boleh buka tak. Okay, right. So cara banyakkan susu badan yang kering tanpa milk booster. So
artikel ni saya ketik daripada website pantamplus.com seterusnya. Okay, so mungkin saya boleh baca. Impian hampir semua ibu di dunia ini adalah untuk menyusukan anak masing-masing dengan susu badan selama yang mungkin. Di sini dikongsikan beberapa tips banyakkan susu badan dan cara untuk menambah susu ibu tanpa bergantung kepada produk milk booster atau suplemen yang melambak di pasaran. Okay. Bukan apa, kadang terasa kurang yakin dengan intipati sebenar produk, kurang yakin dengan keberkesanannya, lagi-lagi setelah anda melabur wang untuk membelinya dan akhir sekali kesan jangka panjang kepada tubuh anda dan bayi. Di pantamplus.com, okay, tukang urut selepas bersalin ataupun family di kami juga ada kepakaran untuk urut bengkak susu, untuk kelegaan dan urut payudara agar banyak susu keluar. Pakej berpantang yang ada juga harganya berpatutan. So in a gist, okay, cara banyakkan susu badan tanpa suplemen ni, okay, yang pertama ialah kerap, pam dan simpan. Okay, so kita tengok kedua banyakkan susu badan dengan makan 3 hidangan berkhasiat dalam sehari. Ini saya selalu sentuh, okay, tentang pemakanan. Kemudian jauhi makanan perenjat, penghasilan susu badan. Jadi sangat interesting. Saya akan kupaskan sekejap je lagi. Okay, keempat ialah banyakkan susu badan dengan urutan rangsangan mermaid. Elak kelenjar susu badan tersumbat dan bengkak. Dalam mahu banyakkan susu badan, percayalah rezeki anak. Dan akhir sekali usaha berkekalan dan jangan culas dalam ikut cara banyakkan susu badan. Okay, so yang pertama cara banyakkan susu badan tanpa suplemen. Okay, produk milk booster dan suplemen rata-rata mengakui penggunaan bahan semula jadi atau organik. Namun dikhawatiri terdapat bahan campuran yang tidak bersesuaian dengan tubuh ibu, di samping terdapat bahan pengawet yang tidak diingini. Okay, sebab kita tak tahu kalau dia boleh claim, dia boleh claim bahan semula jadi, bahan organik, tapi I tak, kadang-kadang saya sangsi tentang gula tambahan, perasa, pengawet dan sebagainya. So saya sangat concern yang itu. Jadi tips yang banyakkan susu badan ini mudah. Okay, dia adalah hasil perkongsian seorang jururawat penasihat penyusuan dari klinik kesihatan tempatan. Yang pertama, kerap pam dan simpan. Lebih banyak anak menyusu, lebih banyak susu dihasilkan. So konsep supply and demand ni memang rata-rata kalau kita dengar kan forum-forum tentang penghasilan susu badan memang banyak. Okay, tetapi kita, that's why I suka kalau kita orang kata gali knowledge sikit lah tentang penyusuan bayi ni, sebab macam Pantamplus pun kita adakan kursus baby care. Jadi dalam baby care tu kita ada syllabus penyusuan bayi. So a lot of parents benefit daripada situ. Sekurang-kurangnya ada sedikit knowledge lah kalau kita nak menyusu badan. Sebab zaman saya dulu masa anak pertama saya tak ada knowledge. So I just depend on advice daripada ibu saya. And then orang tua pula dia kata lah kalau kau dah susu sikit sangat tu kau beli je lah susu formula. Diorang resort kepada shortcut macam tu. Tapi bagi saya nak rasa nikmat memberikan susu sendiri, jadi saya terpaksa berikhtiar walaupun I sebab tak belajar kan knowledge tu, jadi latching tu adalah sangat difficult. It is so difficult even latching ataupun melekapkan bayi tu kepada kita punya payudara. So it takes some knowledge lah. Kalau ada knowledge, how nice, jadi lagi senang dan smooth lah kan kita punya penyusuan tu. Okay, so kat sini, okay, dalam artikel ni kita boleh cuba konsep smart pumping, di mana setelah anda menyusukan anak, rehatlah selama 10 minit sebelum menyambung pam susu untuk 10 minit. So ulang kaedah pam dan rehat ini 2 kali. So pam yang pertama mungkin akan menghasilkan sedikit atau hampir tiada langsung susu, namun sekurang-kurangnya kelenjar susu dan otak akan tersimulasi dan terlatih untuk menghasilkan susu mencukupi kerana tubuh anda percaya anda perlu menyusukan bayi kembar. Okay, so memang kena kerap pam dan simpan sebab dalam pandang saya percaya kalau kita makan secukupnya, kita boleh menghasilkan susu yang banyak. Jadi selepas kita memberikan susu secara langsung kepada bayi, kita pun juga boleh simpan, boleh perah kan. Jadi in between kita nak menyusu anak tu, kita boleh perah. Dan saya pula lepas makan memang susu sangat banyak. So macam orang kata production kan, tengah banyak tu, so kita pump, right? Okay. Yang kedua,
banyakkan susu badan dengan makan 3 hidangan berkhasiat dalam sehari. Okay, so untuk menghasilkan susu badan memerlukan lebih kurang 300 kalori. So nilai 300 kalori ni bersamaan dengan 200 gram isi ayam, semangkuk salad ringkas, sayur kacang panjang dan secawan air masak. Itu baru kalori. So bagaimana pula dengan isi kandungan susu dia? So betul. Okay, so untuk itu susu badan perlu mengandungi kalori dan lemak yang tinggi untuk tahun pertama bayi. Okay, so lemak yang baik tu untuk pembentukan sel otak dan untuk tumbuhbesaran tubuh bayi itu. Okay, so cara mudah untuk melihat kandungan lemak dalam susu badan adalah dengan membiarkannya beberapa minit. Kan, ataupun letak dalam peti, dalam freezer, lepas tu you akan tengok ada lapisan lemak yang terpisah dan terapung di bahagian atas susu. So you boleh tengok kat situ susu tu cukup lemak atau tidak. Okay, so lebih banyak lemak terapung bermaksud lebih banyak nutrisi untuk bayi anda. Alright, so this is very interesting. So makan hidangan yang berkhasiat dan tengok susu kita banyak lemak atau tidak. Okay, yang ketiga, jauhi makanan perenjat penghasilan susu badan. So yang ni saya nak explain. Okay, tentang makanan yang boleh menghalang atau membantu pengeluaran susu. Okay, so biasa dia bersifat diuretik. Sangat betul. Sebab saya sendiri mengalaminya. Okay, so bila sesuatu tu yang dia bersifat diuretik, kita akan notice, kita akan perasan, kita akan kerap nak buang air. So kerana kandungan utama susu badan adalah air, jadi kekurangan air dalam badan harus dielakkan. Maksudnya kita nak hasilkan susu, kita kena ada air yang banyak. Okay. Kemudian sayuran yang terbukti boleh, orang kata bolehlah mengganggu kan sedikit penghasilan susu badan ni, contoh seperti kobis, parsley dan oregano. Malahan minum koko juga. Okay. On me is coffee and tea. So caffeinated drink saya memang tak boleh sebab dia akan diuretik. Dia akan diuretik, maksudnya kita kerap pergi buang air dan akhirnya kurang air dalam badan untuk menghasilkan susu. So kena tengok yang itu. Okay, right. Kebergantungan kepada makanan dan minuman pemberi tenaga juga. Ini pun juga boleh akan menyebabkan kekurangan nutrisi berbanding jika anda makan makanan berkhasiat. So saya cakap always makan makanan berkhasiat. Makanan itu ialah makanan dalam bentuk makanan to itself. Okay, so contoh saya selalu cakap, kalau kita nak makan, lebih baik kita makan ayam daripada nugget. Sebab nugget tu dah diproses daging ayam yang dicampur dengan macam-macam. Tapi kalau kita ambil ayam tu, memang kita dah nampak tu memang ayam. Fizikal dia adalah ayam. Okay, kebergantungan, so makanan pemberi tenaga memberikan kalori yang banyak tapi tidak mampu membekalkan vitamin, nutrisi dan serat. Selain itu, makanan terlalu pedas dan berempah juga perlu dielakkan kerana dikhawatiri tidak sesuai dengan sistem penghadaman si comel. So obviously kan memang dah sepatutnya kita ambil makanan dari sumber makanan itu sendiri, kerana makanan-makanan yang berproses tu itu yang kita takut. Kadang-kadang dia kurang nutrisi, dia kurang vitamin, dan juga saya tak suka kalau dia ada gula tambahan ataupun perasa tambahan walaupun dia cakap natural ataupun organik. So benda yang tu memang kena perhatikan. Okay, so makanan perangsang susu semula jadi terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk kurma, kismis, delima, buah kembang semangkuk, biji chia dan banyak. So set lengkap penggalak susu adalah buah-buahan kering. Okay, so buah-buahan kering macam lychee kang tu yang mengandung kurma merah, kembang semangkuk, longan kering dan biji selasih. Wow, saya baca ni pun memang sedap sebab saya memang dapat tips ni daripada rakan sekerja saya semasa tu. So saya tanya dia apa nak tambah susu. So dia amalkan minuman yang macam lychee kang ni. So kita boleh dapat sekarang dekat supermarket memang banyak, kita just rebus saja. So saya suka fakta ni sebab satu, dia menambahkan susu, dan kedua, dia menambahkan darah dalam badan ibu. So we should amalkan yang ini. Okay, right. Kemudian banyakkan susu badan dengan urutan rangsangan mermaid. So urutan ni okey lah. So dalam kelas baby care kat kelas 6 kita ada buat urut ni, tapi saya tak tunjuk kat sini lah. So urut ni dia adalah a few areas yang kita boleh urut. So guna dia untuk melancarkan pengaliran susu, merangsang kelenjar dan
kaedah memerah susu secara semula. Jadi kadang-kadang kita tengok susu tu flow je, susu tu mengalir je. So ia kaedah yang sesuai. Okay, sekiranya kita terlupa ataupun kita tak ada set kepala. So my friend pun dia pun buat perah direct, tak payah ada apa-apa mesin dan sebagainya. Okay, so saya nak sentuh yang ini. Kalau kita tak ada knowledge tu, mungkin kita sentuh certain parts of our orang kata body, tapi sebenarnya tidak dengan teknik yang betul. Kan, so bila tidak dengan teknik yang betul, macam you jumpa kunci, tapi kunci tu tak boleh buka pintu sebab dia salah kunci. Macam tu lah ibarat dia. So kaedah ini jauh lebih tepat daripada menyasarkan rangsangan kelenjar, lebih murah dan kurang sakit. Okay, so kaedah ngurut ni memang melegakan, dia membanyakkan susu dan kita relax. Bila kita relax, hormon oksitosin akan terrembes dan akan menambahkan pengeluaran susu secara semula jadi. Okay, so namun ia agak meletihkan lah. Okay lah, biasalah ni kan. Sebab kalau kita dah aim nak menyusukan bayi sekurang-kurangnya 24 bulan, so kita should go for this. Okay, keempat, kemudian elak kelenjar susu badan tersumbat dan bengkak. Okay, so ini memang berlaku. Ini sangat berlaku. So I tak nak baca yang ini secara detail, tapi I nak advise if possible, just before ibu tu pergi Dewan Bersalin, maybe dalam 2 ke 4 minggu lah, anggaran 2 ke 4 minggu sebelum EDD, sebelum expected due date tu, pergilah berurut. Pergi berurut, boleh jumpa lactation counselor, dia akan ajar teknik urut yang betul supaya kita dah sediakan, kita dah prepkan kita punya mind dan kita punya physical untuk mengeluarkan susu sebaik saja bayi lahir. Okay, so ni boleh baca. Okay, alright, sebab kadang-kadang bila kita tersumbat tu kita demam kita boleh, kalau tersumbat tu boleh jadi bengkak dan demam dia memang demam yang sangat terganggu, sebab sedikit saja pergerakan badan pun kita dah rasa sangat sakit. Okay, I rasa kalau I share benda ni, I think ramai orang melaluinya lah, ramai ibu melaluinya. Kita bergerak sikit pun kita rasa sangat sakit sebab bengkak dia memang real ya. Okay, so ada orang letak pack ice kan untuk regakan dia. Saya pun baca ada letak daun kobis and all that, but daun kobis tak serasi dengan saya, so saya tak boleh buat tu. Okay, so mungkin tuan boleh kurangkan sikit bengkak, so and then dikurangkan rasa sakit tu. Believe me, dia sangat sakit. Okay, kemudian seterusnya dalam mahu banyakkan susu badan, percayalah rezeki anak. So technically kenapa diwujudkan penyusuan bayi ni adalah kerana bonding. Okay, so anak tu dia start daripada dalam perut ibu 9 bulan 10 hari, kemudian dia keluar dan kita bonding lagi dia sebab kita tak puas lagi dengan dia, and these babies are so small. Okay, jadi kita bonding dengan dia, maka terlahirlah rasa ingin melindungi dan ingin memberikan yang terbaik kepada bayi, maka terrembeslah hormon yang menghasilkan ataupun yang menggalakkan susu. Okay, so kita kena percaya pada rezeki anak. Saya sangat percaya benda ni sebab ada spesifik doa ya untuk anak tu sementara kita sedang menyusukan anak. Kita boleh doakan anak tu sebab kita minta rezeki yang kita tengah berikan tu rezeki yang kita tengah salurkan kepada bayi tu adalah rezeki daripada Allah, yang kita ni pengantara kita ni pengantara yang menyalurkan rezeki tu kepada anak. So ada banyak doa yang puan-puan boleh baca sementara puan menyusukan anak, dan ini juga adalah aktiviti bonding ataupun aktiviti antara ibu dan anak. So perasaan ni memang tak boleh nak describe. So puan-puan boleh lalu dan dapat rasakan yang kita adalah ibu yang terbaik untuk bayi tu, dan kita seboleh mungkin kita ingin melindungi bayi ini dan nak berikan yang terbaik untuk dia. Okay, so tu dia punya
panduan dia. Okay, so kita perlu percaya pada ketetapan rezeki anak, banyak atau sedikit semuanya dah ditetapkan, namun usaha jangan dilupakan. So selain itu hubungan dengan Tuhan dan dengan orang lain perlu dibaiki supaya kita boleh mengelakkan tekanan perasaan yang boleh menghentikan atau merenjat penghasilan susu, mengakibatkan masalah meroyan yang ditakuti, membawa kemudaratan, dan boleh melarat. Okay, so berkongsi perasaan dan mengadu adalah lumrah bagi seorang wanita demi mengurangkan tekanan. Okay, memang betul tu. Sebab tu saya ada dalam live saya sebelum ni, saya ada cakap pasal cari be a good listener. Okay, so support community group tu boleh jadi a good listener to mothers. Okay, dan kemudian yang last kali ialah usaha berkekalan dan jangan culas. Jangan culas dalam ikuti cara banyakkan susu badan. So kebanyakan ibu yang menyusukan adalah ibu yang berkejaya. Betul, tahniah diucapkan. So walaupun kita letih, kita cari masa dan tenaga untuk pam di tempat kerja. Dan saya pun juga dulu buat itu. Okay, so kat rumah kita buat pula kerja-kerja rumah yang tak kesudahan. Allahu Akbar. Kalau cerita pasal kerja rumah memang tak akan berhenti. Okay, so ingatlah, okay, kita berada dalam unit keluarga. So maksudnya kita bukan keseorangan. So minta sokongan, minta bantuan. Kalau rumah bersepah, cari cleaner, part-time cleaner kan. Untuk settlekan a few things, laundry boleh hantar laundry dan sebagainya. So sometimes jangan stress diri kerana kita nak buatkan yang terbaik, kita nak buat semua tapi kita tak cukup masa sebab kita ada baby yang kita kena attend. Okay, so minta bantuan daripada ahli keluarga supaya kita ada banyak masa untuk menyusukan bayi. Okay, so tanamkan di minda semua bahawa susu badan jauh lebih murah, berkhasiat dan terbaik untuk kekuatan imun tubuh bayi. Tubuh yang lemah boleh mengakibatkan bayi mudah dijangkiti penyakit dan memerlukan belanja yang lebih untuk merawatnya. Sebab apabila mereka jatuh sakit, seluruh keluarga akan sedih dan susah hati. Alright, so itu saja perkongsian saya hari ini. Sekejap ya, saya cuba stop. Okay, right. So saya kalau nak boleh baca seterusnya dekat blog.pantangplus.com. So apa yang saya kongsikan adalah kebaikan susu badan. Sebenarnya saya tak pernah tengok susu badan ni dari sudut ekonomi sebab memang dia terbukti kita jimat duit dan sebagainya. Dan of course dari sudut ekonomi mungkin ada setengah golongan dia rasa dia beli susu yang mahal tu kerana kedudukan ekonomi dia sudah kukuh dan sebagainya. But I don't really look at that. Okay, sebab it's just a terms of value. Cuma saya fikir saya sangat nurture dan cherish waktu bersama dengan bayi. Sebab bila beri direct tu dia lain. Okay, bila beri direct tu dia lain. Dan bila kita tahu bayi menyusu susu kita pun ada feeling yang lain. Okay, so technically all my kids 12 bulan baru dapat susu formula kecuali my fourth one sebab saya ambil caffeine masa tu. Saya ambil caffeinated drink, so susu saya kurang. Okay, tapi saya ada bekalan yang cukup masa tu. Masa dia kecil tu memang bekalan cukup. So I would like to pledge to all mothers, kita tak fikir tentang kemudahan sangat sebab kemudahan sekarang, kemudahan yang ambil tu mungkin kita tak tahu long term dia memudaratkan. Tetapi kalau kita fikir sekarang ni kita bersusah payah, it doesn't matter, but just as long as kita boleh guarantee the kids get the best from us. So how do the kids can get the best from us is because we also take care of ourselves and give the best to us. Yang saya cakap tentang pemakanan berkhasiat dan sebagainya tu, right? So we go there like really do this bonding so that anak kita nampak anak tu, nampak progress dia kan, nampak anak tu membesar depan mata dan rasa puas hati kerana dapat mengalihkan rezeki daripada Allah kepada bayi itu. So it's a very interesting feelings, sangat fulfilling dan sangat memberi makna kerana saya rasa lengkap sebagai seorang wanita dan seorang ibu. So itu saya punya best opinion lah. Okay, I hope a lot of mothers agree to that. Okay, so jika perempuan ingin bertanyakan kepada saya punya pasukan tentang apa saja, tentang package berpantang, tentang kelas baby care,
tentang tips, okay, a lot of tips and panduan untuk mothers. So sebab kebanyakannya ada di blog kami, so boleh hubungi nombor yang tertera. So saya nak ucapkan tahniah kepada ibu yang sangat determin untuk memberikan susu badan yang penuh berkhasiat kepada si kecil anda. And untuk yang sedang berusaha, jangan putus asa. There's a lot of tips you can read. So sometimes you can Google, but there is also banyak buku, dan juga saya lagi suka kalau ada interaction dengan lactation counselor. So if you need lactation counsellors punya numbers, do let me know, because I know, saya tahu a few of them lah, because I'm in the circle, and they do personalized consultation untuk lactating. And saya nak ucapkan, so please take care, stay safe because of COVID. So kita belum menang, kita jaga diri kita. So to mothers yang sedang berpantang, saya ucapkan selamat berpantang. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Kepada ibu yang sedang menanti untuk melahirkan, saya ucapkan banyak-banyak berdoa. Semoga semua urusan dipermudahkan. And we right now in Pantang Plus, we have a lot of mothers who are waiting to give birth. Okay, so musim ini sangat sibuk untuk kami. So there's a lot of mothers giving birth and tengah tunggu rawatan, dan kami juga berlaku macam a little bit challenge kan dalam keadaan COVID musim perayaan ni. So harap boleh bersabar dengan kami. Kita akan cuba proses semua kes satu persatu dengan jayanya. And to mothers yang fikir, yang mahukan zuriat lagi, okay, so inilah masanya untuk berikan nutrisi yang terbaik kepada badan supaya senang untuk hamil. Okey, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.